menyediakan untuk sesi pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. So, pada malam ini kita ketahui kita akan ada guest bersama Datuk Razlan Razali sebagai pemilik RNF Racing Team yang sekarang ini sedang bersaing di pentas utama MotoGP. So, seterusnya terima kasih juga kepada tim RNF kerana sudi share live pada malam ini. Harap semua yang sedang saksikan live ini boleh share kepada mana-mana group, mana-mana kawan, bagi tahu kawan melalui WhatsApp. Pakat share supaya semuanya boleh dengar dan kali ini boleh dapat jawapan yang jelas, lagi nyata dan sebenar-benarnya daripada orang yang betul-betul berada dalam bidang MotoGP. Dia sendiri yang ada di MotoGP dan dia tahu apa yang di depan tabir, apa yang di belakang tabir. So, kita akan jemput Datuk Razlan pada malam ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, Alhamdulillah sihat. So, Datuk sihat ke? Alhamdulillah, cuti lima minggu. Minggu. Boring, tak ada kerja nak buat. Ada banyak kerja. Apa yang paling best cuti kali ni Datuk? I guess yang nombor satu ialah you get to spend time with your family. Sebab ini tahun kedua saya yang full time sebagai team principal. Jadi kita travel banyak. Tapi tahun ni dengan tiadanya lagi quarantine, kita at least dapat balik. Tak payah quarantine lah. Kalau macam tahun lepas dan sebelum ni 2021 kita balik je kena quarantine 14 hari. So kalau tak nak quarantine kena duduk sana lama. So at least now is a good time to spend time with my kids, my wife of course. Just chill lah kejap. Ya, itu kelebihan sekarang. Dah harap berkekalan lah. Memang agak sukar kalau ada quarantine. Nak pergi sana sini pun susah. Jadi masa yang ada pun makin singkat. So Datuk, pada malam ini semua, termasuk Datuk sendiri, kita akan berlapang dada, terima apa saja jawapan dan kami juga akan buka soalan untuk semua para penonton. Para penonton boleh drop di ruangan komen, boleh tulis apa-apa saja soalan. Datuk amat terbuka, Datuk alu-alukan apa saja soalan dan kami akan pilih mana yang berkenaan dengan motorsport, mana yang berkenaan dengan MotoGP khasnya dan seterusnya mana yang berkenaan dengan RNF. Apa saja yang berkaitan, boleh diletakkan soalan kat situ. Kami akan pilih dan kami akan tanyakan kepada Datuk. Baik Datuk, sebelum kita teruskan lanjutnya, sedikit kata-kata apakah harapan Datuk untuk sesi malam ni? Bagi saya ini satu engagement kepada semua peminat sukan pemotoran, bukan sahaja di Malaysia tapi luar negara. So saya tahu yang banyak story, banyak soalan, banyak benda-benda yang dinyatakan di social media. So ini adalah peluang untuk semua peminat untuk tanya saya apa diorang support kepada saya semasa saya di SIC dahulu selama 11 tahun, sepanjang kita buat Malaysia MotoGP, peminat setia Malaysia MotoGP yang selalu membanjiri Sepang Circuit tiap-tiap tahun. So I'm quite emotional and sensitive to all our Malaysian fans lah. So di sini saya open to any kind of constructive criticism. So let's be polite at the same time. Okay, so the floor is yours. Let's go. Baik Datuk. Ya, seperti yang Datuk katakan, the floor is yours. So apa saja yang terlintas nak tanya lebih dalam, yang selama ni orang kata mungkin boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kalau nak tahu adakah betul, maka tanyalah. So sebelum tu Datuk, sebelum kita pergi kepada MotoGP, kita keluar dulu. Okay, kita berada di luar dulu. Sekarang ni FIM nampaknya betul-betul serius. Memang bertambah serius dalam pemotoran dunia. Yang mana dilebarkan lagi sayap Road to MotoGP. Kalau dulu ATC, tapi sekarang dipergi kepada yang lebih muda. Sangat muda, 10 tahun. Iaitu FIM Mini GP World Series. Itu antara usia yang betul-betul sangat muda dan nampaknya FIM
dan juga Donna betul-betul fokus kepada pembangunan pelumba dunia, bukan saja satu tempat tapi dunia. So Datuk, dalam hal sebegini, Datuk tengok apa kesan dia kepada pembangunan rider tu sendiri dan akhirnya pasti akan membawa perubahan kepada environment MotoGP nanti. Silakan. Okey, sebenarnya program Mini GP ni Sepang Circuit yang terdahulu buat program ni pada tahun 2019 ke 20 dengan 20 dengan guna jentera buci. Okey, sebenarnya kita Malaysia dahulu, Sepang Circuit dahulu yang buat program ni. Kalau nak dengar cerita kenapa kita buat ni panjang cerita sebenarnya, tapi whatever it is kita dah buat sebenarnya. Dan bila saya di Valencia, saya bermesyuarat dengan pihak Ovale, dengan pihak Dorna yang mereka mengatakan nak buat program FIM MiniGP ni. Dan mereka confident dan mereka yakin ini adalah satu platform yang baik untuk talent berumur daripada 8 ke 9 ke 12 tahun macam tu. So mereka mengiktirafkan program ni sebagai satu program road to MotoGP. Okay, dan mereka tak nak fokuskan kepada Europe saja, diorang akan buat seluruh dunia, dan kita adalah negara pertama rantau Asia yang participate tahun lepas daripada budak-budak yang menang di the first one last year, dapat pergi ke pusingan World Cup di Valencia tahun lepas. So kita adalah negara pertama yang buat benda ni. Dan mereka juga lihat apa yang dibuat oleh Sepang Circuit dan ZK Racing pada tahun pertama, pada tahun dengan FIM MiniGP, diorang menggunakan kita punya SIC dan ZK punya format sebagai contoh untuk negara-negara rantau Asia yang lain. So kita set the standard sebenarnya. Jadi nombor satu, this program is a really good program untuk menyediakan budak-budak muda ni sebelum mereka pergi ke ASEAN Talent Cup, seterusnya ke European Talent Cup dan ke Junior Putri World Championship. So ini perjalanan yang betul-betul jelas daripada adik-adik talent yang daripada 8 tahun, 10, 11, perjalanan kerjaya tu memang jelas ke road ke MotoGP. So bagi saya it's a very good program, dan kita dah masuk tahun kedua, dan apa yang saya diberitahu ada banyak talent muda-muda yang terlibat sekarang. Baik Datuk, seperti yang Datuk kata tadi, kita antara pemula, maka ramai mata-mata luar memerhati sehingga kan FIM sendiri memerhati dan Donna sendiri pun memerhati. So pada tahun kedua MiniGP ni, Datuk antara orang yang first bawa MiniGP dulu. Ada tak orang puji cara yang Malaysia buat ni sepanjang Datuk pergi ke mana-mana? Oh, memang ada. Mungkin kita dekat sini kita tak nampak. Tetapi bila saya di Europe, terutama bila saya berbincang dengan pihak FIM, pihak Asia, FIM Asia juga, mereka melihat kita sebagai satu benchmark dari segi development program. Okay, so kita dah way ahead from all the other countries when it comes to development program for this age bracket. Okay, jadi bila saya di MotoGP di Valencia, bila saya jumpa kita punya presiden Mr. Vargas, mereka selalu puji apa yang dibuat oleh Malaysia dari segi program ni. Tapi itu dari segi program sajalah. Ya, bagi saya nak lihat sekarang ialah manufacturer datang support, because kita boleh bawa budak ni ke satu peringkat, untuk peringkat seterusnya kepada ke Junior World Championship contoh. Kita kena ada manufacturer seperti Honda, Yamaha push and support. Kalau lihat ini Malaysia ke belakang kalau nak bandingkan daripada Indonesia dengan Thailand.
Indonesia, Thailand, okay, jangan cakap Jepun lah. Indonesia, Thailand, mereka Honda di sana, Honda AP tak salah saya, dan Thailand Honda apa? Thailand punya Honda, diorang memang betul-betul letak investment push talent mereka ke Junior World Championship dan seterusnya ke Moto3, dan kita tak dapat lihat benda yang sama di Malaysia. Baik Datuk. Apa yang Datuk kata itu lebih kepada penajaan juga sebenarnya kan. So yang Datuk berkatakan tadi, seolah-olah memang Malaysia ni penajaan dalam motorsport sangat-sangat ke belakang. Adakah Datuk setuju? Yes, kita selalu bergantung ataupun rely kepada Petronas, rely kepada the same stakeholders seperti kerajaan, okay, dan juga jika ada kemampuan kewangan macam Honda ataupun Yamaha. Tapi ini mungkin ke peringkat World Championship MotoGP, tapi saya percaya dari peringkat Asia seperti Asia Road Racing, mereka giat support di peringkat Asia. Tapi entah macam mana MotoGP ni mungkin bajet terlalu tinggi, dan seperti apa yang saya hadapi sekarang ni ialah tak banyak, tak ramai, boleh kira satu tangan berapa banyak syarikat Malaysia yang mampu untuk pergi ke World Championship ataupun ready for world global exposure. Tak ramai. Kita sekarang ni pun tahun pertama kita hanya ada 2 sahaja syarikat tempatan, iaitu Telcowin dengan BP Healthcare. Itu sahaja. Yang lain, kalau kita lihat, okay, jangan cerita pasal Petronas lah. Mereka dah buat macam Maybank, Sime Darby, semua company-company besar seperti Axiata, Celcom, Maxis, semua tu diorang tak ada intention untuk pergi ke global punya arena. So tak banyak company yang bersedia untuk pergi ke World Championship to get that world exposure. Baik Datuk. Saya ingat apa yang Datuk bagi tahu dalam bual cara tahun lepas bersama Datuk. Saya tanya juga pasal penajaan. Datuk kata produk kurang berkembang di parts of dunia. Maknanya Europe ke apa ke, sebab itulah kebanyakannya tak sudi untuk taja dalam sukan MotoGP. So bagi Datuk lah, apa cadangan yang Datuk boleh buat? Mungkin kerajaan boleh bagi sesuatu supaya menarik minat mereka, sponsor sikit untuk pentas dunia macam ni. Ada cadangan apa Datuk boleh kata? Bagi saya, event Malaysia MotoGP adalah satu event yang kritikal untuk Malaysia Motorsport. Okay, kita sepatutnya guna Malaysia MotoGP untuk gunakan platform tu sebagai sebagai satu platform untuk mereka boleh pamerkan produk mereka bukan saja di Malaysia, tetapi di seluruh dunia. But Malaysia is the climax. Okay, Malaysia is the pinnacle di situ. Jadi dan Malaysia MotoGP di-finance oleh Sepang Circuit, iaitu di bawah Ministry of Finance. Okay, jadi untuk kos untuk bawa Malaysia MotoGP bukan murah. Okay, jadi di situ yang bila kita promotekan MotoGP Malaysia dengan baik, dan insyaAllah pada tahun ni kita akan dapat lihat insyaAllah Malaysia MotoGP akan buat dengan terbaik. Di situlah kita boleh jemput syarikat-syarikat Malaysia tengok World Championship macam mana. Tengok what is MotoGP, what is two wheels motorsport. Dan dari situ dia melihat, oh, Malaysia ni satu pusingan antara 21 pusingan seluruh dunia. Because at the end of the day, kalau tak adanya Malaysia MotoGP, lagi susah. Okay, lagi susah nak jemput syarikat Malaysia untuk pergi ke luar negara to expose dia produk. Seperti macam sponsor saya sekarang, 90% sponsor saya adalah Italian sponsor Italy.
Okay, mereka gunakan platform MotoGP sebab kebanyakan mereka market mereka di Italy, di Europe, tapi mereka nak pergi ke Asia. So menggunakan tim saya untuk pergi ke Asia dan orang tahu yang Malaysia MotoGP ni besar. One of the best Grand Prix in the world. So kenapa diorang lihat strategi mereka yang sponsor tim RNF dapat exposekan produk mereka, jenama mereka di Asia. Contoh, berapa banyak kita dah lihat fan-fan fanatik RNF yang sekarang ni dah buat motor mereka Wasuku dengan brand RNF, dengan With You, dengan Barakuda, dengan Green Power. So at least di Malaysia, di Asia, di Indonesia, Thailand, Malaysia dah ada domain brand di sana dan mereka akan cuburi pasaran di Asia mungkin. So bagi saya Malaysia MotoGP itulah yang satu catalyst yang important untuk kita betul-betul mempromosikan apa itu Malaysia MotoGP. Baik Datuk. So seterusnya, sebagai prinsipal ketua pasukan, bagaimana Datuk tengok pembabitan penajaan ni kepada rider tu sendiri? Ada orang kata kalau bagus macam mana pun tak ada penaja tak boleh naik juga. Macam mana sebenarnya keadaan dia? To some extent it's true, betul. Okay, tetapi I like to clarify. Okay, nombor satu, Darren Binder tak tarik satu sponsor pun kepada kita. Okay, Green Power dulu sponsor tim Moto3 yang dahulu Darren Binder ada dalam tim di situ. Okay, so bukan yang Darren Binder masuk ke kita punya Moto3 team dan Green Power ikut. Tidak. Bukan sebab Darren Binder masuk ke MotoGP sebab dia tarik Green Power. Tidak. Okay, itu nombor satu. Darren Binder tidak bawa satu sponsor pun kepada tim RNF. Okay, hanya Dovi sahaja. Itu pun bukan dia tarik With You. Okay, kita masa tu dalam keadaan yang kompleks tahun lepas sebab bila saya ambil alih tim SRT dahulu, entry MotoGP itu dahulu, saya tawarkan kepada With You jika dia nak promote ke title sponsor. Okay, dia minat. Okay, dia minat. Tetapi dia cakap kalau boleh cari Italian rider. Kebetulan Yamaha factory ada masalah dengan Vinales. Okay, so mereka buang Vinales. Jadi mereka kena ada satu rider untuk penuhi untuk 6 pusingan, to replace for 6 rounds. Okay, dorang punya sponsor Monster cakap dengan mereka, dorang tak nak yang tiap-tiap pusingan, baki 6 pusingan tu tukar-tukar orang. You kena ada seorang untuk branding, untuk dorang punya ni. Jadi Yamaha factory pun kena dictated by dorang punya title sponsor iaitu Monster. Okay, dorang tak nak satu minggu ni rider ni, satu minggu ni Carl Crutchlow, tak nak. Dorang nak consistent. So jadi dorang buat tawaran kepada saya, tanya boleh tak Frankie Morbidelli pergi dekat team factory. Bagi saya, kalau ada peluang untuk rider untuk pergi team factory, saya tak nak halang peluang tu kepada seseorang rider. Okay, so saya benarkan Frankie Morbidelli pergi ke Yamaha. Okay, jadi siapa rider yang ada pada tu? Carl Crutchlow tak boleh buat 6 pusingan straight. Dia dah cakap dia tak boleh buat 6 pusingan. Jadi kebetulan yang ada pada masa tu ialah Andre Dovizioso. Okay, bagi saya Andre ada, dia test rider untuk Aprilia tapi dia nak full time punya kontrak. Okay, kebetulan kita punya sponsor With You, kalau dia nak jadi title sponsor, dia nak Italian rider. Okay, so the timing was perfect for us. Okay, dan Dovi pula dia tak nak hanya untuk 6 pusingan untuk tahun lepas, dia nak termasuk tahun ni.
Okay, so sebab itu dia masuk dengan team, bukan sebab dia tarik with you, tidak. Tetapi memang betul ada, bagi team kita, it's all about business. Okay, it's a multi-million euro punya business. Okay, and to get title sponsor memang susah. Okay, because the amount is big. Jika title sponsor bayar kita kewangan yang menarik, and then dia nak seseorang rider yang kita berdua boleh agree, why not? Why not? Okay, so to some extent it's all about business. You know, tapi kalau rider tak lain lah, kalau dia cakap ambil rider dekat mana-mana begitu, of course no lah. Dia pun tahu yang dia nak rider, kalau dia nak team to perform and to make sure that we have the right riders. So tapi kalau sponsor to insist and they pay us a lot of money, how are we to say no? So to some extent yes. To some extent yes. So Datuk, maknanya di belakang tabir yang ramai, memang ramai yang tak tahu. Di belakang tabir antara pasukan, antara factory dan juga penaja. Jadi kita boleh kata penaja ni lah yang memainkan orang kata apa? Yang pertama lah untuk tentukan siapa rider untuk berada di pada satu-satu tim. Not all the time. Okay, not all the time. Because at the end of the day, sponsor, title partner nak associate dengan team for strategic reasons. Okay, salah satu reason tu is to pamerkan dia punya brand ke seluruh dunia, and if you find a good rider, you get the results, then you get more exposure. Okay, so as long as we have the right riders that can help give us track performance results, I think sponsor will come. Okay, so not necessary yang sponsor yang dictate. Okay, I come in but I want this rider. Not necessary, but ada occasionally ada yang buat macam tu. Ada yang buat macam tu. For example, masa untuk tahun depan, for example, I was offered close to 2 million euros, okay, untuk ambil satu current existing MotoGP rider. Okay, saya tak akan cakap siapa lah. Okay, tapi saya cakap no, because I don't agree on that rider. Tapi kalau saya fokus kepada duit, okay, I take, tak kisah, you know. But no, so ada sponsor yang datang ataupun rider bawa duit. Alah, ada. Dulu masa tu Abraham pun buat macam tu, Tito Rabat pun buat macam tu. So all depends on the team lah. Oh, baiklah tu. Sangat jelas, sangat clear. Ini memang banyak yang orang cakap lah kalau pada komen. Memang banyak cakap pasal sponsor. Alah, segalanya tabur duit, confirm dapat. Tabur duit, confirm dapat. Tapi hakikatnya seperti yang Datuk jelaskan tadi, tak semestinya begitu. Yes. Ada seketika saja. Baik, mengikut keadaan tim sebenarnya. Baik. Yeah. So Datuk, sebagai prinsipal lagi, Datuk hadapi pada tahun lepas dengan tahun ni, di mana nampaknya kejayaan tu agak kurang pada kali ini. So, padahal rider tu dah ada pengalaman apa semua. Jadi adakah ni masalah kru-kru yang bekerja bersama mereka? Apa pendapat Datuk? Well, this is the World Championship. Okay, kalau you all tengok kita tim RNF nombor 1 tahun pertama, okay, nombor 2 kita daripada bekas-bekas Petronas SRT. Okay, kita start 2019 dengan achievement yang kita tak expect. Memang gila. Okay, adakah kita boleh buat lagi? Saya percaya boleh. Okay, tapi sebelum saya cerita sedikit pasal RNF, what happened to Honda? What happened to Honda Repsol? Okay, for the first time in 40 years, diorang tak collect 1 point. Okay, so this is sports. Macam football, macam badminton, Formula 1.
Okay, there are times where you win and there are times when you are losing. Okay, so we are at the period where we are not doing well. Okay, so doesn't mean yang kita duduk tak buat kerja. Okay, unfortunately dalam sukan pemotoran seperti MotoGP ni, bila you dah sign rider untuk dua rider untuk tahun yang ini, macam tahun ni, okay, mereka tak boleh buat results. Lainlah kalau betul-betul teruk, then we can fire the rider and bring somebody else. Okay, tapi kita tak buat macam tu sebab kalau saya stopkan Dovi, okay, saya nak tak siapa? Saya nak tak siapa? You nak letak, nak kerja balik, orang tu tak tahu jentera macam mana, tak tahu kru macam mana, tak tahu apa-apa. Lebih baik continue lah, apa nak buat. So apa yang kita boleh buat ialah to continue and work with our current riders. Okay, kita ada 9 pusingan tinggal. Kita will try to do the best for him. Because we are a team, that's what we have to do. We will not give up. Kita akan sentiasa push both Andrea dengan Darren and do the best that they can. That's the best that we can do. Baik, Datuk. So, seterusnya, Datuk, kita kembali sedikit kepada beberapa tahun lepas, iaitu bersama PY SRT, zaman kegemilangan dahulu. Ramai lagi yang bercerita tentang Petronas lari sebabnya Datuk tak ambil rider Malaysia. Datuk pinggirkan rider Malaysia. So Petronas dah tak nahlah tabur duit. Apa sebenarnya yang berlaku? I think kalau nak cerita pasal apa yang terjadi, no point lah kan. Bagi saya, apa yang dah terjadi. Dan to me, at the end of the day, bagi saya, apa yang terjadi dengan Petronas, mereka stop ataupun tak nak continue, satu benda yang positif sebab memberi peluang untuk saya ambil alih entry ni dan tim ni saya punya. Tu positif side untuk bagi saya. Okay. Tapi lihat sekarang, daripada 2014 tak salah saya, SIC ada tim Moto3. Kita berkembang 2015, 16, 17, 18 ke Moto2. Masa tu untuk Hafiz Syarif. Tapi kita dapat dia pergi ke MotoGP. Okay, so kita letak Zulfami dahulu ke Moto2. Okay, lepas tu kita ada MotoGP. So masa tu kita ada Moto3, tim Moto3, Moto2 dan MotoGP. Okay, sekarang kita ada talent, tim tak ada. Okay, masa tu semua orang bising. Okay, semua orang bising sebab tak ada rider. Saya cakap, tak ada yang ready. Tak ada yang ready. Okay, semua nak saya letak rider kita yang tak perform. Okay, sebab mereka Malaysia. Letak aja, tak kisah. Saya dengar dahulu, saya dengar dahulu yang kita orang tak kisah, asalkan ada rider Malaysia, diorang last. Tak boleh macam tu. Petronas pun masa tu pun nak tengok results. Okay, tapi apa yang terjadi sebelum tu dah jadi. Tapi sekarang kita ada rider yang ready untuk Moto3, sekarang kita team tak ada. Okay, so bagi saya itu benda yang sedih jugalah. Sebab saya ingat dahulu bila saya propose kepada kita punya board of directors di SIC tahun 2009 yang kita kena letak rider di Malaysia di MotoGP untuk promote Malaysia MotoGP dengan baik. Okay. And Alhamdulillah daripada 2010 bila adanya wildcard Zulfami, Ali Iskandar, dan daripada 2010 kita tiap-tiap tahun ada Zulfami. Lepas tu ada Hafiz Syahrin. Okay, Hafiz Syahrin bukan kita yang buat. Petronas letak Hafiz Syahrin dengan race line. Lepas tu Bonsu letak Kip di Moto3. Kita pun letak Adam. Tiap-tiap tahun Malaysia MotoGP penonton kita achieve rekod.
jumlah penonton tiap-tiap tahun. Last 2019 yang kita ada rekod penonton di Malaysia MotoGP. That is the objective. Okay, bukan buat tim ni untuk buat show sendiri. Okay, untuk kita promotekan MotoGP dengan baik, dan alhamdulillah kita dapat buat begitu, dan I hope kita kena cari the same formula untuk tahun ni dan tahun yang akan datang lah untuk Malaysia MotoGP. Baik Datuk. So memang jelas segalanya main peranan dan segalanya nakkan positive side. Apa yang terjadi sebaliknya memang perlu hadapi, kemudian kena cari jalan penyelesaian. So Datuk, sekarang ni Datuk masih bersama Yamaha. Kalau tengok prestasi Yamaha, hanya Fabio saja yang top. Sangat-sangat top. Dia leading. Yang rakan-rakan lain sangat-sangat ke belakang. Macam mana prestasi jentera tu sebenarnya? Adakah betul-betul Yamaha buat favor untuk Fabio saja sampai jadi macam ni? Bagi saya, kita punya observation, kita punya opinion dengan Dovizioso, kita lihat yang hanya Fabio saja yang boleh bawa motor M1 yang terbaik. Okay, saya banyak kali saya duduk technical meeting dengan Andreas dengan Jepun, dan saya dengar komen-komen yang dibuat oleh Andrea kepada Jepun dan komen yang Jepun beritahu kepada Andrea pasal Fabio. Okay, riding style mereka betul-betul berlainan. Itu nombor satu. Okay, dan Andrea sendiri cakap yang dia tak dapat sesuaikan dirinya dan bawa seperti Fabio. Okay, bagi saya itu mungkin sebab umur, mungkin sebab dia terlampau lama dengan Ducati, dia tak boleh sesuaikan dia punya riding style kepada M1 dan dia tak boleh tukar riding style dia untuk M1. Itu kita punya assessment kepada Andrea. Dan kita lihat, what about Frankie Morbidelli? Kenapa dia teruk sangat? Sebab 2019 tak jauh pun dia dengan Fabio. Dan tahun 2020 dia naik juara kan, World Champion. Dan tahun ketiga, dia mau jentera dia 2019 kalau banding dengan 2021. Tetapi dia dapat satu podium sebelum dia cedera. Okay, dan dia sekarang dia dah baik, kenapa dia masih lagi jauh? Bagi saya, apa yang kita lihat ialah Fabio Quartararo daripada tahun pertama dia di 2019 sampai 2022, masuk 4 tahun, dia punya crew chief, dia punya data engineer, mekanik mereka semua sama. Okay, dah 4 tahun dia bersama. Semua datang daripada kita. Okay, tapi Frankie bila dia lonjak ke factory, dia punya crew chief dia semua lain. Okay, tahun ni. Dia sudah biasa dengan Ramon Fokada. Okay, yang Ramon ni seorang crew chief yang begitu pengalaman dan tahu everything about M1. Okay, tapi bila Frankie pergi ke factory, dia tidak dapat crew chief yang pengalaman. Actually, crew chief dia adalah crew chief yang rookie. First time jadi crew chief di MotoGP. Tak pernah jadi crew chief. So, jadi bagi saya, dalam satu environment dalam pasukan tu kena serasi. Tim kena serasi dengan rider. Okay, itu yang saya lihat Fabio dapat buat yang terbaik sebab dia dah ada kru dia selama 4 tahun, dan Frankie struggle sebab saya percaya yang Frankie tak dapat chemistry yang baik dengan dia punya team, dan Andrea problemnya ialah dia tak dapat tukar dia punya riding style untuk jentera M1. Itu kita punya assessment lah. Sebab itu hanya Fabio saja yang boleh bawa jentera M1 tu. So maknanya bagi Datuk, M1 ni memang boleh katakan masih terbaik di dunia lah untuk pegang world title. Yeah, we look at, tengok results lah. Sekarang siapa lead the world championship? Still Frankie. It's still a complete bike.
It's a complete bike. Okay, macam Fabio complain yang dia nak more power kepada M1 ni. Itu yang susah yang untuk Yamaha untuk berikan apa yang dia nak. Sepatutnya mereka dah develop motor untuk 2022 tapi tak menjadi, sama macam Ducati lah, tak menjadi engine 2022, dia orang balik kepada engine 2021. Jadi mungkin saya tak tahu setakat ni apa plan Yamaha, tapi yelah, Yamaha M1 is still the best bike kalau Fabio, sebab Fabio leading the World Championship kan. Baik Datuk. Kalau lah M1 tu the best dan memang terbukti sekarang dia leading, kenapa Datuk keluar Yamaha dan pergi kepada Aprilia? Macam saya cakap dahulu, awal-awal tadi, MotoGP ni sebab it's a big business punya industry. Okay, because kita dalam World Championship. Okay, seperti F1 4 roda, MotoGP 2 roda is a pinnacle of two wheels motorsport. Okay, so it's a big business. Jadi like business yang lain, bila you buat business plan, you buat strategi, you punya strategi, you tak boleh plan hanya untuk 1 tahun. Okay, you kena plan untuk at least 2-3 tahun. Okay, untuk your sponsor, untuk your rider dan sebagainya. Okay, tapi mungkin tahun ni Yamaha beri saya 1 tahun sebab kita ni consider a startup company. Okay, bukan saya startup. Okay, saya mungkin dah 11 tahun di Sepang Circuit, dah lama di MotoGP. Diorang bukan lihat saya sebagai startup, tapi company saya yang baru sebagai startup. Okay, jadi mereka lihat company kita sebagai startup. Tahun pertama ni dia kasih 1 tahun saja. Jadi apa yang kita dah buat dari segi kita punya presentation, kita punya launch, kita punya look and feel, saya percaya yang kita dah meningkat kita punya profile daripada tim dahulu. Sekarang kita meningkat kita punya presentation. So kita fikir yang mereka akan satisfied dan kasih kita at least 2-3 tahun lagi. Namun tak begitu. Mereka hanya kasih saya 1 tahun. Itu pun saya rasa macam saya menunggu-nunggu jika mereka akan buat keputusan. Dan ini satu yang saya tak boleh ambil risk lah sebab kita tak tahu adakah mereka nak kasih ataupun tidak. Okay, so saya kena lihat ke option yang the next option iaitu Aprilia. Sebenarnya Aprilia bercakap dengan saya 2 tahun dahulu dah cakap dengan saya, tapi at that time you tahulah Aprilia ke mana kan. Tapi jadi bila saya di pressure oleh Yamaha sebab mereka hanya kasih saya 1 tahun, saya kena terpaksa look at other option. Dan kebetulan tahun ni Aprilia buat yang terbaik. Jadi bila saya bermesyuarat dengan mereka, saya bermesyuarat dengan semua engineer daripada aerodynamics, daripada chassis, daripada electronics, engine. Okay, 3 daripada engineer itu semua datang daripada F1, daripada Ferrari Formula 1, termasuk of course Massimo Rivola. Jadi saya begitu kagum sebab saya dapat tanya soalan kepada tim yang actually develop Aprilia, Gentra race bike tu. Saya 4 tahun dengan Yamaha, saya tak pernah tengok engineer berjumpa dengan engineer Jepun yang buat motor M1 tu, tak pernah. Jadi bila saya ada kesempatan peluang untuk berjumpa mereka together dengan Wilco, apa yang mereka present, apa diorang punya strategi, apa diorang punya mission, apa yang diorang nak, which is to win the World Championship, apa diorang nak dengan satellite team, the support yang diorang kasih kat kita orang, kita rasa appreciated. You know, dia nak kita, you know. So saya buat keputusan untuk pergi dengan mereka lah. Diorang kasi saya 2+2, 4 years. Oh, lama
Boleh Lama. tahan lama. Ya. Ah. So, Datuk, dalam perpindahan tu, kami ada baca juga penulisan. Katanya Lin Jarvis tak tahu. Dan dia terkejut bila pengumuman. Betul ke? Ah, dari apa yang saya boleh cakap, my response to this is dalam MotoGP memang ada politik. Okay, ini pun ada wayang kulitnya jugalah. Ya. So, Ah, boleh faham lah tu. ah. Jadi, Datuk, seterusnya, um, prestasi LSGP tu sendiri, adakah Datuk percaya one day akan kalahkan yang lain? Sedangkan dia boleh kata baru jugalah. Bagi saya, mereka betul-betul start develop pada 2019. So 4 tahun, tahun ni 2022 mereka second di World Championship, hanya 25 mata belakang daripada Fabio. Okay, I think it's a good effort from Aprilia. Okay, a really good effort from Aprilia. Aprilia hanya ada 2 jentera, Ducati ada 8, Yamaha ada 4, okay, Honda ada 4, and then KTM ada 4. Mereka still dapat second in the Riders Championship, second in team punya standing. Constructors lain cerita lah sebab Ducati first kan. So bagi saya satu development yang bagus bagi Aprilia, dan saya harap mereka menang tahun ni. Tapi kalau mereka tak menang tahun ni pun tak apa, sebab kita nak menang sekali untuk tahun depan together dengan mereka. Kalau mereka menang tahun ni bagus, tapi kalau boleh kita menang sekali dengan mereka tahun depan. Ya. So, harap-harap tercapai. Ya, InsyaAllah. bukan sekadar angan-angan kosong sebab Ya. ada usahanya di belakang tu. So, Betul. Datuk, sebelum menang, mesti ada rider, calon-calon. Sekarang ni kita ada banyak rider, MotoGP rider yang available setakat ni. Okay, sekarang kita ada siapa? Kalau kita lihat, kita Alex Rins belum announce lagi, Joan Mir belum announce lagi, Nakagami, Remy Gardner, okay, kita ada Darren Binder, Miguel Oliveira, Raul Fernandez. Okay, 7 rider yang berpengalaman di MotoGP sekarang ni, tahun ni yang tak ada ride untuk tahun depan, dan hanya kita dah hilang 2 seat iaitu Suzuki. Sekarang 7 rider ni hanya tim kita sahaja yang available 2 seat. Okay, LCR belum announce lagi, KTM belum announce dia punya Tech 3 team lagi, dan itu je kan. So tak banyak seat dan 7 rider. So setakat ni ini adalah 7 rider adalah calon-calon yang kita boleh pilih. So setakat ni kita tak rushing untuk pilih, kita tunggu saja siapa yang ada dan kita lihatlah. InsyaAllah mungkin di Silverstone ataupun Austria kita dapat tahu dengan jelas siapa yang kita nak. Baik. Seterusnya, with you masih lagi dengan Datuk. Jadi, available riders tu kan, adakah mesti Italian juga untuk LNF tahun depan? Kalau kita tengok 7 rider yang saya cakap tadi, seorang pun tak ada not Italian. Dan saya akan cakap sekarang yang saya tak akan ambil rider di Moto2 daripada Moto2. Okay. So clear, Datuk akan fokus kepada apa yang ada saja. Apa yang ada di MotoGP sekarang. Ya, dan saya percaya rider baru juga macam Raul dengan Remy, dia masih berbakat, masih hebat. So mungkin ada peluang tinggi juga buat mereka. Mungkin. Mungkin, betul. Sebab bagi saya, tahun lepas mereka champion dan naik juara, mustahil
tahun ni tiba-tiba mereka hilang dorang punya talent. Kalau kita tengok results mereka dengan KTM, mustahil yang tiba-tiba tahun ni dorang hilang dorang punya talent dan tak buat yang terbaik. So kita nilai sendirilah kenapa orang macam tu. Tapi yes, mereka adalah dua calon yang kita boleh bertimbang juga. And kita dah berbincang dengan manager mereka juga, dua-dua rider. Okay. Seterusnya yang sedia ada dengan Datuk Dovi. Dikatakan ditulis Dovi itu tidak akan sambung untuk tahun hadapan. Benar ke? Itu yang saya baca dalam social media dan quote daripada dia. Itu pun yang saya dengar daripada manager dia. Bagi saya mungkin sepatutnya dia mengumumkan dia punya plan untuk tahun depan dengan secara official lah. Bila kita datang balik untuk race di Silverstone, tapi dia dah announce. Dia cakap dia tak akan race di MotoGP. Saya tak tahu kat mana dia akan race. Maksudnya mungkin dia tak bersara lagi lah kot. Oh, boleh. Uh, Okay, faham. Gitu. uh. So, itu calon rider. Bagaimana pula dengan team manager? Mungkin dah ada calon juga yang berkenan Team manager team manager untuk kita masih lagi dengan Wilco Zillenberg. Wilco. Ya. Oh, maknanya Wilco pun akan turut serta dalam ke Aprilia. Ya, Wilco adalah bagi saya kena ada seseorang seperti Wilco yang berpengalaman untuk menjaga area technical untuk RNF. Dan salah satu sebelum kita buat keputusan ke Aprilia ialah saya kena convincekan Wilco, sebab Wilco ni dulu sebagai rider dia pernah bawa Aprilia 250. Okey, tapi dia dah lama dengan Yamaha. Kalau dia luka, darah dia biru kan. Jadi bila kita bermesyuarat dengan Wilco, dengan macam saya cakap tadi, dengan semua engineer daripada Aprilia, dia pun convince yang apa yang strategi oleh Aprilia tu memang dia excited sangat-sangat. So dia pun cakap dengan saya, okay jom let's do this. Let's switch ke Aprilia untuk tahun depan. So team manager masih kekal dengan Wilco. Baik. So, kepada semua, terima kasih Datuk. Itu soalan daripada kami, Two Wheels. Dan sekarang ini, kami pergi kepada sesi terbuka. Macam kami kata tadi, apa-apa soalan yang ada, tulis. Kemudian kami akan pilih dan kami akan tanya Datuk secara live. Dan anda boleh dengar. So, sekarang ni saya jemput rakan saya, Hakim, untuk membacakan soalan-soalan yang terpilih kepada Datuk. Silakan. Okey, terima kasih sahabat saya Wan kerana telah berjaya membuka banyak soalan kepada Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Jadi ini adalah antara soalan-soalan yang menarik yang sempat saya tulis untuk diajukan kepada Datuk. Okey. Antaranya daripada saudara Ilhan Farid, katanya adakah RNF berhasrat untuk menaja bakat muda untuk masuk ke MotoGP? Contohnya macam Damok yang sekarang ni kita tahu tengah perform dekat Junior GP. Apa komen Datuk? Setakat ni kita hanya di kategori MotoGP. Jadi untuk kita bertimbangkan Damok amat terlalu awal lah. Okay, because Damok kena pergi through the process. Okay, jangan lupa yang dia masih hanya di Junior World Championship. Tapi saya setuju yang dia dia deserve to go to Moto3 tahun depan in the World Championship. Jadi kalau dia berjaya buat yang terbaik di Moto3 dan dia dapat team untuk pergi ke Moto2 tahun seterusnya dan dibuat yang terbaik di Moto2, okey, tak mustahil yang 1 tahun nanti yang kita akan lihat rider Malaysia yang betul-betul
kompetitif untuk pergi ke MotoGP. InsyaAllah. Okey, insyaAllah Datuk. Okey, seterusnya daripada Rahman Jaafar. Dia nak tanya, macam yang sedang kita lakukan sekarang ni, program macam-macam. Tapi bila nak berlomba, perlu bawa penaja. Kalau kat Malaysia ni bukan senang nak dapat penaja. Dulu di Petronas ada, sepatutnya di masa itu ditonjolkan bakat rider-rider Malaysia. Senang cerita, hala 7 rider Malaysia ni memang struggle. Apa komen Datuk mengenai perkara ni? Macam saya cakap tadi, nak dapat sponsor daripada Malaysia untuk taja pelumba negara memang susah. Okey, memang susah sebab kalau you nak satu syarikat untuk menaja seorang rider di World Championship, dia kos yang tinggi. Okey, jadi dia ada target dia. Kalau seseorang, kalau satu syarikat tu nak melabur 1 juta euro katakan. Okey. Jadi dia nak pulangan. Salah satu ROI dia ialah TV exposure. Jadi kalau rider tu tak dapat memberi jaminan yang dia akan buat yang terbaik dan tak ada TV, seperti macam tim kita. Tim kita punya sponsor bayar di MotoGP bayar berjuta-juta. Okey. Kita TV pun tak nampak. So memang ada komplain. Kita kena buat sesuatu. Itu tim kita. Apakah lagi kalau pelumba Malaysia? Okay, so memang betul. Ini kita kena buat step by step. InsyaAllah kita cuba buat daripada, kalau Damu ada rezeki untuk pergi ke Moto3, kita lihat siapa yang support dia dan kita harap dan Damu buat yang terbaik. Dan kita kena restart balik lah. Bagi saya, semua ni kita kena restart balik. Dulu kita dah ada team. Betul. Dulu kita dah ada team, kita tak payah cerita pasal benda ni. Dulu dah kita team, bila rider kita ready, kita boleh letak. Tapi sekarang rider kita dah ready, kita tak ada team. Sebab itu masa tu saya cakap, team kena kekal. Okay, team kena kekal sebab rider ni ada 1 tahun yang rider ni ready. Ada 1 tahun rider ni dah tak bagus, kita kena keluarkan dia, letak rider yang siapa yang boleh buat. Kalau tak ada rider Malaysia yang ready, kita letak rider luar. Asalkan team kekal. Bila rider tu ready, baru kita letak. Tapi sekarang sebab orang bising, tak ada Malaysia rider, bubar saja. Bubar. Habis. Dah habis. Dah habis. Yang saya boleh rescue hanya MotoGP. Tapi sekarang dah ada rider, komplain, tak ada penaja, kenapa Petronas tak masuk, kenapa macam ni. Dato' Razlan yang salah lah ni. Okay lah, tak apalah kalau kalau you bawa fikir itu. So saya harap Damuk dapat pergi ke Moto3 sebab dia ada dia ada hak untuk pergi ke Moto3 tahun depan. Saya begitu harap yang Zulfahmi dapat menarik sponsor untuk Damuk untuk tahun depan, dan masa dah suntuk sebab sekarang ni lah yang dia sepatut pergi ke MotoGP, tanya tim-tim, okey, siapa nak Damuk dan berapa kosnya untuk letak Damuk. Okey, sebab kalau kita tak buat keputusan dengan cepat, sampai saja Austria GP, sampai je Misano GP, habis, tak ada space. So kita doalah untuk Damuk supaya dia dapat pergi ke MotoGP tahun depan, Moto3, tak kisahlah siapa sponsor. Okey Datuk, maknanya rider-rider junior yang kita ada sekarang ni, kita perlu sokong mereka daripada bawah, maknanya step by step je Datuk. Yes, kita kena start daripada Moto3. Tak gunanya nak cakap ke Moto2, tak gunanya nak cakap kepada MotoGP. Okey, takkan Damuk daripada Junior World Championship korang nak suruh ambil ke MotoGP. Okey, kita kena pergi step by step. Kita kena buat balik. Okey,
jangan lupa sebab kita start program ni daripada 2010. Okey, kita start ada tim kita sendiri 2014. Ada Moto2 team 2017, 18 dan MotoGP team 2019. Okey, program yang daripada 2010 sampai 2019, 9 tahun punya program, kita ada tim kita sendiri dalam tiap-tiap kategori. Habis. Dah tak ada dah. So kita kena start balik. Okay. So ini masalahnya kita sekarang. Ini yang okey lah, saya kena share, saya pun frust jugalah sebab kita set structure ni daripada macam saya cakap dah 9 tahun, kita dah ada 3 pasukan tapi sekarang dah tak ada. So 9 tahun kita ke belakang sekarang. Kita start balik. Okey, baik Datuk. Soalan seterusnya Datuk. Daripada Amri Zulkarnain. Dia ingin tanya sejauh mana penglibatan Massimo Rivola dalam pemilihan pelumba untuk pasukan pada musim hadapan Datuk? Kita guna konsep bekerjasama macam partnership. Okey. Ini yang satu relationship yang saya nak. Yang saya nak sangat dengan Yamaha yang saya tak dapat, yang kita bekerjasama. Okey, mereka nak kita, kita pun nak mereka. Mereka nak kita sebab mereka nak 2 jentera ekstra, 2 rider ekstra untuk share data untuk buat yang terbaik. Okey, kita nak mereka sebagai partner untuk kewangan, okey, untuk bayar untuk technical support dan development dan sebagainya. Dan dengan kerjasama yang baik, kita keputusan dari segi rider kita buat sama-sama. Okay, so that is the strategy antara Massimo dan saya lah. Okey Datuk, ni antara salah satu soalan menarik daripada Cik Muhammad. Dia ingin tanya, dia bagi tahu Datuk, saya tetap sokong Datuk. Terima kasih. Satu soalan, betul ke Petronas akan taja Honda Factory untuk musim depan? Allahuaklam, saya pun tak tahu dah dia? Tak tahu. Tapi bagi saya, okay, bagi saya it's good. Okay, bagi saya Petronas lebih baik mereka taja factory kilang sebab betul. Mungkin peluang dari segi market, dari segi komersial mungkin lagi besar. Okay, so syarikat gergasi seperti Petronas patut sponsor tim seperti factory team seperti Honda contohnya. Okay, so tapi ya, saya pun dengar rumours betul ke tak betul saya pun tak tahu. Okey Datuk, ni soalan berkaitan dengan kru daripada saudara Iwan Gaza. Dia ingin tanya, adakah Datuk akan mengekalkan semua kru untuk musim depan? Terutama sekali Habib. Datuk? Pertama kali, yes, saya akan kekalkan semua kru yang ada. Dan Aprilia akan letak lagi 2-3 orang kepada tim kita sebagai secondment, dan mereka akan support lagi dengan 4 orang lagi, so lebih kurang 7-8 orang yang mereka akan support tim kita sepenuhnya. Dan pasal Habib ni bagi saya seorang mekanik yang disiplin, bekerja keras dan cekap. Okey, saya nak share satu story. Tahun lepas pada, tak salah saya, pusingan Valencia. Okey. Frankie Morbidelli menghadapi electrical problem. Okey. Dengan jentera dia. Saya percaya dia tak habis di Valencia. Jadi bila kita test di Jerez 2 hari selepas Valencia, kita guna motor Frankie. Salah satu motor spek kita guna motor Frankie. Okey. Dan
teka siapa yang dapat cari problem Frankie? Habib. Okey, Habib yang dapat cari problem dengan masalah Frankie Minamoto masa di Valencia, dia tunjuk kat Jepun. Dari situ dia dah tunjuk dia punya kecekapan, dia punya understanding skill dia. Okay, so bagi saya jangan tanya soal sebab dia kawan, dia seorang rakyat Malaysia, saya ambil dia sebab dia bagus. Full stop. Full stop. Yeah. Okey Dato', soalan seterusnya berkenaan dengan persediaan untuk berlumba daripada Chester Fikri. Dia nak tanya, adakah dengan hanya training berbasikal sahaja Dato' memadai sebagai persediaan untuk race? Saya faham makna okey. Berbasikal adalah salah satu training untuk kekalkan seseorang punya fitness. Okey. Di MotoGP lebih kurang 70% MotoGP rider naik basikal. Okey. Semua gunakan basikal untuk fitness mereka. Okey. Jangan kiralah Alex Espargaro contoh, dia lebih daripada, dia macam professional cyclist. Maverick Vinales pun Alex Rins naik basikal sampai kat atas track pun dia boleh langgar kereta. Okay, so semua naik basikal, tapi naik basikal ikut limit lah, bukan naik basikal suruh nak jadi macam Tour de France. Because you naik motor 45 minit, naik basikal sampai 3-4-5 jam buat apa? Tapi ia satu training untuk maintain dia punya fitness lah. Sebab kebanyakan rider, okay, MotoGP rider dengan kecederaan yang dialami oleh mereka, mereka tak boleh lari. Mereka tak boleh lari. Lari adalah satu high impact punya sports kan. Diorang cedera kat ankle lah, patah ankle, lutut patah, mereka tak boleh lari. So the only time basikal. So I hope Chestri saya dapat jawab soalan tu. Okey Datuk. Seterusnya daripada Muhammad Rizalman, dia nak tanya, Datuk, seperti ramai yang nak tanya, mungkin boleh bagi pendapat tentang menggunakan pelumba asing berbanding dengan pelumba negara. Adakah ia untuk prestasi ataupun memang terlalu kejar untuk mutu untuk kekal bersaing, Datuk? Sorry, boleh ulangi soalan tu? Adakah ia untuk prestasi atau memang perlu kejar mutu untuk kekal bersaing, Datuk? Bagi saya rakyat Malaysia ke rakyat pelumba luar negara ke, okey, kita nak kejar prestasi. Okey, results is what kita nak. Okey, contohnya kalau dalam MotoGP, saya tak bukan rakyat Malaysia saja ataupun rakyat luar negara, kalau kita tak kejar prestasi, apa gunanya belanja bermilion-milion euro untuk masuk dalam MotoGP. Itu we are in the World Championship, guys. Okay, we are in the World Championship macam World Cup. Okay, kalau orang tim masuk negara masuk World Cup main bola, sure nak menang. Jadi kita dalam World Championship kita nak menang. As much as possible kita nak menang. Tak kisah pelumba luar negara ke, pelumba negara ke, kalau mereka tu bagus, kita ambil dan insyaAllah kita akan perform. Bukan kita nak ambil pelumba negara sebab dia Malaysia, pasport Malaysia ambil, tak kisah. Perform tak perform, itu cerita belakang. Hoi, senang ni cakap. Pergilah cari 10 juta buat macam tu. So no, prestasi is our target. If you don't perform, I'm sorry, you're out. So that's it lah. Okay, jadi prestasi is our priority, Datuk. Yes, because you perform,
sponsors happy. When you perform, you get more TV exposure. Okay, people know about you. Seperti apa yang kita buat 2019. Kita perform. Kita dah ada pengalaman bila kita perform. Kita sekarang dah ada 2 tahun pengalaman bila kita tak perform. Kita nampak perbezaan. Okay, kalau you perform, sponsor datang. Okay, the more you perform, more sponsors will come. That's it. Okey Datuk. Soalan seterusnya daripada Fikri. Dia ingin tanya pasal adakah teknologi dalam MotoGP terlalu laju berkembang sehingga kan jika rider crash berehat seketika, dia susah nak catch up balik Datuk untuk masuk race balik. Oh, mana siapa cakap? Bila berlaku crash Cik Fikri. Kalau you all kalau peminat tengok MotoGP tiap-tiap minggu, okay, kalau you lihat mereka jatuh, okay, lainlah kalau jatuh tu yang begitu serius, begitu teruk, okay, memang mungkin susah untuk pelumba tu untuk naik balik dan buat yang terbaik, okay. Tetapi kebanyakan rider bila mereka jatuh, bila diorang naik balik, diorang pergi selajunya sebelum mereka jatuh. Okey, dan kita dah alami benda ni dengan rider kita sendiri. Okey, dengan Frankie Morbidelli, dengan Fabio Quartararo, dengan Darren Binder. Darren Binder jatuh 13 kali. Okey. Yes, bila dia jatuh masa free practice, okey, qualifying dia tak buat terbaik. Dia tiap-tiap pusingan pun dia punya qualifying selalu belas. Tapi bila dia race on Sunday, okey, berapa banyak overtake yang dia buat. Okey, itu sebelum bila dia jatuh masa FP1, FP2, FP3 dia jatuh. So rider MotoGP ni diorang crack sikit. Bagi saya. Okey, diorang boleh jatuh tulang langkang macam ni tapi bila naik normal macam tak ada apa. Tapi mungkin bila diorang jatuh tu, diorang tahu kenapa diorang jatuh. Jadi bila diorang naik balik, diorang tahu apa yang akan terjadi. Tapi bila diorang naik, diorang jatuh, diorang tak tahu what happened, itu yang diorang ada fobia lah. Mungkin. Tapi bagi saya MotoGP rider ni, mereka satu jenis spesies yang alien macam Marc Marquez yang saya jatuh basikal pun esok hari saya nervous sikit. Tu pun basikal. Tapi MotoGP rider memang lain lah diorang. Memang lain. Nama lain lah tu. Ya. Lagi satu berkenaan dengan bila contoh macam Marquez lah tu. Bila rider MotoGP ni bila dia berehat terlalu lama, kenapa dia nak catch up balik untuk prestasi dia sebelum ni tu, macam mana tu? Dia terlalu lambat untuk catch up balik. Kita boleh bandingkan Marc Marquez dengan Andrea Dovizioso. Okay, Andrea Dovizioso dia tak race mungkin setahun and then dia datang balik. Marc Marquez dia injured, lepas tu dia datang balik tapi keadaan yang berlainan. Sebab Marc Marquez motor dia tak dapat develop yang sepenuhnya dan bila dia dah dapat rentak dia jatuh balik, dia stop lagi. Okay, bagi saya Andrea Dovizioso bila dia tak race 8 bulan macam tu, budak-budak rider yang muda ni naikkan standard. Diorang lagi laju. So it's the young versus the old lah. You know, Andrea 36 tahun. Okay. Don't forget, Marc Marquez sekarang dah berapa? 29, 30 tahun. 31 Marc Marquez? 30 lebih kan? 29 tak tahulah. 29. Tapi you ada budak seperti Fabio yang 22, Bagnaia yang 23, 24, semua budak-budak yang muda yang lagi laju. So kalau you off saja 1 tahun, habislah. Nak catch up balik susah. Okey Datuk. Seterusnya soalan daripada saudara Atuk Awesome Datuk.
Dia tanya berkenaan dengan tim. Ada tak planning RNF untuk set up tim Moto2 atau Moto3 Datuk? Dia bergantung kepada budget. Okey, jadi dalam masa 5 tahun ni saya tak nampak yang saya akan pergi ke Moto3, tapi insya-Allah Moto2 dalam within 5 years ni, insya-Allah at least Moto2. Kita belajar daripada pengalaman kita daripada SRT yang bagi saya mungkin ada baiknya kalau kita ada Moto2, tapi saya dah tempoh within 5 tahun ni baru kita lihat insya-Allah ada Moto2 team sahaja. Okey Datuk. Seterusnya yang bertanya tadi Datuk, Atuk Awesome tu, dia ucapkan terima kasih dari MEM. Oh, esports. Sama-sama, dan saya nak minta maaf yang tahun ni kita tak dapat ambil Malaysia player sebab kita ada persetujuan dengan Yamaha sebenarnya. Tapi insyaAllah tahun depan kita boleh timbangkan player Malaysia. Untuk e-sport Global Series ya Datuk? Untuk e-sport, yes. Okey. Okey, soalan seterusnya tu, kenapa dapat terfikir untuk ambil dari Binder untuk naik ke MotoGP? Apa outcome assessment lepas Jake Dixon Rider PSRT M1 2 kali last year Datuk? Kita ni selalu nak buat benda yang tak normal lah. You know, kita nak test berapa how do you say, what we push the boundary lah katakan. Okay, so kita nak buat something yang different dan kita ambil risiko untuk letak Darren straight daripada Moto3 ke MotoGP. Dan bagi saya apa yang dia buat ialah satu benda yang positif. Bagi seorang rider daripada Moto3 ke MotoGP, apa yang dia buat sekarang is not bad. So kita quite happy with his performance. Hanya dia kena baiki dia punya qualifying saja. Sebab kita tahu yang Darren Binder ni satu pelumba yang hebat pada hari Ahad. Okey, dia kalau kita tengok ada data, hanya 2 rider yang buat overtaking yang paling banyak, iaitu Brad Binder dengan adik dia Darren Binder. So nampak yang mereka berdua race on Sunday. dia just kena improve dia punya qualifying sahaja. Okey Datuk. Lagi satu, ada soalan daripada Dapur Ibu Jelebu Datuk. Dia nak tanya Datuk macam mana nak beli baju atau merchandise tim RNF, Yamaha this year ataupun Aprilia next year? Okey. Nombor satu, beli Yamaha dahulu sebab dia akan jadi klasik. Okey, boleh beli. Jumpa saya masa Malaysia MotoGP, saya dapatkan 2 rider sign dan boleh hang dekat dinding sebagai klasik. Lepas tu next year beli Aprilia pula, Aprilia RNS, sebab tu pun klasik sebab kita adalah pasukan pertama yang menggunakan jentera Aprilia Satellite Team. So kat mana boleh dapat kita punya merchandise? Saya percaya saya punya staff saya Junita tengah watch this session. So Junita, tolong postkan kat mana fans boleh beli kita punya team merchandise. Thank you. Okey Datuk. Daripada Tengku Khairuddin, dia ingin tanya pada pandangan Dorna terhadap scene race
tempatan MSS boleh tarik perhatian tim international ke Datuk? Membuka laluan ke grup A dari grup B seperti WSBK. Sorry, MSS, MSS. National Championship. Mungkin rasanya MSS. Race. MSK. Sin Sim race Ni e-sport Sin Race. Sin Race tempatan. Saya sebenarnya tak pasti sangat format e-sport ni, MotoGP. Tetapi apa yang saya tahu yang MEM membuat satu program untuk e-sport for MotoGP. Dan player-player dapat qualify untuk the world event dan itu saja yang saya tahu setakat ni lah. So I'm sure Dorna mengiktirafkan rider-rider kita juga lah yang dapat qualify, I think. Okey Datuk. Berkenaan dengan soalan sebelum ni Datuk, pasal Derry Binder tadi. Dia nak Derry Binder tu not bad dari segi apa Datuk? Macam kalau Hafiz Syahrin dulu pun last juga Datuk. Macam mana tu? Okey, nombor satu, mungkin peminat-peminat kat sana lalu nak bandingkan dengan Hafiz Syahrin, fair. Okey, tapi let's move on lah. Okey. I think kita kena move on and nombor satu, jangan fikir sangat pasal Hafiz Syahrin sebab dia dah tak ada lagi di MotoGP, dia di World Superbike sekarang, dan kita harap dia buat yang terbaik dan kekal di sana selama yang boleh, dan kita fokuskan kepada young talent. Jika dia perlu negara ke ataupun perlu luar negara, that's the focus at the moment. So bagi saya, nak compare Hafiz Syahrin dulu dengan sekarang lain. Bukan Hafiz Syahrin dah berapa 4-5 tahun di Moto2. Darren Binder daripada Moto3. So beza dia punya comparisonnya. Okay, so I think tapi kalau peminat tu masih lagi fixated dengan Hafiz Syahrin, then I'm sorry lah. Dia punya time dah untuk MotoGP. So mungkin kita support dia sahaja untuk World Superbike and just wish him all the best dalam World Superbike and let him do the best. Okey Datuk, betul Datuk. Kita terus menyokong beliau. Harap beliau semoga berjaya di WSBK. Yes. Yang soalan tadi tu Datuk, pandangan Dorna terhadap scene race tempatan macam race MSBK Datuk. Local race. Tarik perhatian tim luar tak untuk macam grup A, grup B untuk ke WSBK? Macam mana Datuk? Wah, saya dah lama tak get involved dengan MSBK. Mungkin soalan ni boleh tujukan ke SIC kot. Tapi kalau setahu saya dahulu ada pasukan luar negara juga yang masuk dalam MSBK. Tapi mungkin dalam 2 tahun ni selepas COVID mungkin tak banyak. Tapi saya pasti yang tahun yang akan datang kita boleh menarik lagi tim daripada luar negara untuk masuk MSBK. Okey Datuk. Ini lagi satu persoalan yang agak menarik. Daripada N, dia kata Assalamualaikum Datuk. Datuk pernah terasa hati tak baca komen kat page 2 Wheels ni? Dia orang ni kemain dulu tu Datuk. Korang? You all? Yang pemberi komen ni dekat page 2 Wheels. Nombor 1, Waalaikumsalam, N ni. Ya. Bagi saya, daripada dulu 2 Wheels Media ni satu portal yang liberal
dan bila mereka buat kritikan yang profesional. So Terima kasih Datuk. saya seorang person yang can accept constructive criticism, yang mana yang mencaci maki tu, I'm sorry lah, tu yang saya tak entertain sangat, tapi ada juga saya respond, layan je lah, sebab saya boring duduk rumah tak apa-apa, saya layan je. Tapi portal seperti Two Wheels bagi saya satu portal yang profesional, yang penuh berfakta dari segi dorang punya assessment, opinion, dan jika ada kesilapan mereka admit dorang punya kesilapan, dan saya tak ada rasa apa-apa sebelum ni, sebab ada juga media mainstream yang critical ataupun criticize saya tapi konstruktif. Bagi saya I'm an open-minded person. Saya accept constructive criticism dan saya akan gunakan criticism ni untuk buat yang terbaik lah, insyaAllah. Okey Datuk. Apa orang kata, kritikan tu ada sesetengah membina, ada sesetengah mengguris hati kan Datuk? Okey Datuk. Okey, soalan yang seterusnya daripada Adam Rahman. Okey Datuk. Okay. Soalan seterusnya Datuk. Yes. Okey, daripada saudara Adam Rahman, bagi plumber dan track favourite Datuk. Sorry, boleh repeat tadi, terhang tadi. Track favourite? Siapa plumber dengan track favourite bagi Datuk? Okay, track favourite saya kalau kita ketepikan Sepang Circuit, okay, bagi saya Portimao adalah satu track yang saya begitu suka. Bukan sahaja dia punya configuration ataupun layout, tetapi facility yang ada, yang saya pada tu bila saya lihat kalau kita boleh buat untuk Sepang Circuit memang best lah. So bagi saya Algarve International Circuit adalah satu circuit favourite saya lah. Dan dia punya configuration tu memang roller coaster habis-habis. Kalau nak tengok favourite rider saya, bagi saya Frankie Morbidelli sebenarnya. Okay, so saya suka rider ni sebab dia seorang rider yang macam artis, yang bukan saja seorang yang orang yang baik, tapi dia macam artis on two wheels. Okay, dia seorang yang laid back, baik, yang very polite, dan kalau dia buat, and he is a fast rider, dia mengalami problem setakat ni, so yeah, so Frankie is my favourite rider. Okey Datuk. Daripada saudara Muhammad Azamuddin, Datuk, adakah perkembangan teknologi dan regulasi dalam MotoGP membantu kepada peningkatan kemahiran plumber Datuk? Soalan yang ni agak menarik Datuk. Bagi saya, bila satu jentera tu ada banyak sangat electronic aids, katakan ya, banyak sangat benda-benda yang boleh menolong rider, at the end of the day dia bukan macam Formula 1. Okay, MotoGP ni walaupun dia orang ada pelbagai how do you say, teknologi punya improvement seperti ride height device,
anti-wheelie, traction control dan sebagainya. Tapi the rider must still go as fast as he can on the track. Dia kena bawa laju, dia kena cecah 300 km/h, dia kena leg brake and turn. Bukan dia duduk tu turn tu, bike tu turn untuk dia. So bagi saya ada mungkin dengan semua elektronik yang ada, it's safer for them. Okay, lagi selamat untuk mereka supaya tak ada high side, less accident sebab motor tu too wild ke, too powerful ke, too unstable ke, whatnot. Tapi at the end of the day, mereka still boleh pecah rekod atas track, bawa 300 km/h, brake sampai 100 meters, okay, cucuk sampai habis, and then jatuh lagi, so I don't think so, because the rider still have to ride the bike. Okey Datuk. Soalan seterusnya daripada Ilhan Farid. Betul ke lepas operation kena pergi training motocross? Macam mana tu Datuk? Okay, satu lagi soalan yang saya tahu latar belakang dia. You tengok, kalau siapa yang saya tanya soalan tu, you tengok, kalau follow rider-rider yang lain, MotoGP yang lain, tengok ada tak mereka naik motocross sebagai satu training untuk dorang. Ada kan? Mungkin tak semua, tapi kebanyakan mereka ada naik motocross sebagai salah satu training untuk dorang. Tapi motocross ni satu aktiviti yang bahaya. Kita boleh lihat bukan saja motocross, super motard, you tengok Acosta accident, banyak lagi rider MotoGP yang accident masa training di motocross, dan orang tak dapat race. So tapi selepas injured tu, tengoklah, kalau dah okay, continue lah balik naik motocross. So I don't really understand the question, tapi saya tak faham sangat soalan tu. Tapi ya, mereka guna motocross tu untuk training. Senang, simple. Ya, betul Datuk. Kadang-kadang apa program macam latihan motocross ni apa semua memang diprogramkan oleh pasukan ni Datuk? Tak juga. Okay, Tak juga. tapi ada team yang buat untuk rider mereka. Dulu kita buat. Dulu kita buat untuk team kita, Moto2 dengan Moto3 khususnya. Tapi ada yang rider tak nak pergi training motocross. Ada rider yang tak nak training naik basikal. So, dia tak nak training. Okey Datuk, apa menyentuh tadi Datuk ada sentuh sikit pasal Formula One, pasal okey. Okey Datuk. Tes. Tak dengar suara Datuk. Mic Datuk unmute. Cuba unmute mic. Kami tak dengar. Kami tak dengar Datuk. Kami tak dengar Datuk.
Hello? Datuk? Boleh dengar? Okay. Lama sangat kot. Okey. Okey Datuk. Okay. Habis Okey lagi. Datuk. Okey. Tadi Datuk ada menyentuh sedikit soal Formula One mengenai dengan teknikal dia, device dia. Jadi Sorry, kejap. okey, tadi Datuk ada menyentuh sedikit soal teknikal Formula One, dia punya device-device dia. Jadi tahun depan Datuk menyertai pasukan daripada Itali. Itali ni kalau Formula One sinonim dengan Ferrari, Datuk. Betul. Kesempatan ni nak tanya Datuk lah. Kalau di Formula One, Datuk pasukan mana Datuk yang menjadi favourite Datuk? Saya daripada dulu saya support McLaren. Oh, McLaren. Dari David Coulthard, Nigel Mansell, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton, semua McLaren. McLaren ya Datuk. Tapi sekarang dah tak follow sangat lah. Ya, sibuk dengan kerja Datuk ah. Ada, saya hanya dua pusingan yang lalu, Silverstone dengan Austria GP saja saya tengok Formula One. Itu pun sebab kat rumah kan. MotoGP, so duduklah tengok Formula One. Kalau tidak tak tengok pun. But I must admit lah, dua pusingan yang lalu memang menarik. Ya, betul Datuk. Ya. Okey, untuk soalan, kita kembali kepada soalan seterusnya. Berkenaan dengan Aprilia ni Datuk. Yes. Apa package Aprilia nak bagi kepada RNF? Full spec ke ataupun macam mana Datuk? Okay, good question. Sebab kita adalah satellite team yang pertama untuk Aprilia, jadi kita akan menggunakan spek yang paling latest daripada pusingan yang terakhir tahun ni. Sebab mereka punya base dah, mereka akan menggunakan jentera kilang dengan kita dengan base yang sama. Okey, sebab sekarang ni motor Aprilia ni masih lagi tengah development. Mereka masih dibenarkan untuk development. Okey. Di Asen GP, Lorenzo Salvadori yang bawa wildcard masih lagi develop jentera Aprilia tu. Jadi apa yang kita lihat daripada Asen sampai ke Valencia lain. Okay, banyak lagi development yang mereka akan buat dan kita akan gunakan jentera mengikut spek pada pusingan yang terakhir tahun ni. Setakat ni kita tak tahu rupanya macam mana. Okey lah, rupa sama lah, tapi apa improvement yang ada kita tak tahu. Jadi 4 biji akan menggunakan spek yang untuk tahun pusingan terakhir tahun ni, tetapi priority dari segi development akan ke factory dahulu untuk tahun depan. Untuk tahun depan Datuk. Jadi Kejap ya. contoh kalau Kalau Ya, boleh silakan. soalan terakhir 1 jam setengah. Soalan terakhir daripada fans daripada Hakim. Okey Datuk, ni mungkin apa? Okey Datuk, soalan terakhir Datuk. Pada pandangan Datuk, pada rider muda Malaysia sekarang ni dan kelolaan ZK Racing, apa pandangan Datuk mengenai mereka dan contohnya macam Hala 7, macam mana Datuk? Pandangan Datuk? Oh, bagi saya amat bangga dengan Zulfami, bukan sebagai ex-rider yang buat yang terbaik semasa dia berlumba di Moto3, di World Superbike, mungkin not so great di Moto2, tetapi selepas dia berlumba sebagai former rider, program yang dia buat sekarang ni adalah program yang begitu komprehensif. Okay, because dia
bekerja bawah saya selepas dia setara kepada benda, dan sedikit sebanyak saya cuba ajar dia benda yang saya pelajari, dan dia juga gunakan pengalaman dia untuk buat yang terbaik untuk pelapis-pelapis lumba negara kita, dan kita sudah nampak result sekarang ni sebab dia membuat satu program yang komprehensif. Okey, dari segi training, dan training tu termasuk naik basikal, termasuk motocross. Okey, dan kita menggunakan perkhidmatan Olympian Josia Eng, okey, sebagai satu motivasi untuk pelapis lumba negara kita. Dan kemudahan yang ada di Litar Sepang, dan dia belajar trial and error juga, menggunakan pengalaman dia masa dia 19 tahun yang kita campak dia terus ke Italy. Dia ada connection yang bagus dengan tim-tim. So apa yang kita lihat sekarang, dia buat yang terbaik. Saya bukan cakap ni sebab dia dulu saya bekerja dengan dia, tidak. Sebab kita boleh lihat result. Okay, kita boleh lihat result apa yang kita buat dahulu dan sekarang berbeza, dan kita boleh nampak performance yang dibuat oleh Damo, Hakim Danish, dan Daniel Syahmi. Yang tahun pertama Daniel, okay, so, apa yang dia buat not so bad, dan jangan lupa dia miss 2 tahun sebab kecederaan dia, tapi dia sekarang berjaya dapat pergi ke Europe dalam Junior World Championship. So to me, Fahmi ada seorang coach yang begitu bagus untuk lumba negara pelapis kita lah. Okey Datuk. Kami dari pihak Two Wheels minta maaf kepada fans kerana tak dapat jawab semua soalan yang telah diajukan. Terima kasih Datuk atas jawapan yang jelas. Okey, sekarang saya kembali kepada sahabat saya Wan untuk meneruskan majlis. Baik, terima kasih Hakim yang telah membaca soalan-soalan daripada fans. Datuk, sebelum kita tutup, ada satu yang sentiasa komen, terutamanya kalau pasal RNF. Datuk pun tahu siapa dia, nama lah masuk dia. Dia pun guna profil RNF. Nampak macam betul-betul peminat Datuk. Akaun palsu nama dia. So, ada apa-apa pesanan daripada Datuk untuk dia? Bukan hanya pesanan untuk dia sahaja, tapi yang mana yang membuat komen tu, bagi saya you ada you punya hak untuk buat pelbagai komen. Okay, you nak kutuk ke, you nak mencaci ke, you nak buat apa ke, that's up to you lah. Ia hanya reflectkan you sebagai seorang individu, menunjukkan you ni mungkin orang yang tak begitu baik. I tak tahu. Bagi saya, kalau seseorang tu mencaci, memaki seseorang dalam social media, bagi saya orang tu tak baik. Tapi ini adalah sports, seperti football, seperti benda lain. Banyak yang komen-komen, itu kita anggap sebagai benda yang normal. Kita kena accept whatever criticism. Kadang-kadang saya naik angin, tapi kadang-kadang saya dah sampai tahap yang lantaklah diorang tak fikir betul-betul. Saya tak nak cakap lah diorang tu level apa, tak nak. Itu diorang punya hak. Diorang nak cakap macam tu, biar diorang cakap macam tu. Tapi saya hanya berminat dengan fans yang nak tahu cerita sebenar, nak tahu apa latar belakang. Pasal bagi saya, yes, sekarang ni kita tak ada pelumba negara. Okey, tak ada. Tapi you ada seseorang dalam tim MotoGP, iaitu saya. Okey, saya boleh ceritakan macam kita dah cerita 1.5 jam, benda-benda eksklusif behind the scenes, cerita sebenar. Ini satu akses yang you boleh
dapat daripada saya, sebab saya cakap tadi saya begitu sensitif kepada peminat motorsport Malaysia. Saya nak kasih akses sebab kalau tak ada saya, kalau you nak buat ni dengan tim principal yang lain MotoGP, saya tak pasti you akan dapat akses macam ni lah. Tapi saya lebih suka untuk berjawab banyak soalan-soalan daripada fans yang tulen, yang tak hide behind account yang fake, yang keluar hadapan, yang kasih saya criticism yang betul-betul konstruktif, dan tampil dirilah dekat depan, jangan nak hide behind a profile dan hide behind a keyboard lah. But it happens, I cannot stop them, but to all the true fans out there, whether you are a fan of RNF, whether you're a fan of Ducati, Honda, Yamaha, you're always welcome to comment anything that you want, and I do my best to answer. Dan terima kasih untuk berada dalam sesi ni yang dah nak sampai 2 jam. Tak sangka pun nak sampai 2 jam. Dan terima kasih to Wheels kerana host session ni. InsyaAllah mungkin hujung tahun ni kita akan buat satu lagi untuk kita recap tahun ni, dan kita look forward untuk next year. So terima kasih sekali lagi daripada saya. Baik Datuk, jutaan terima kasih daripada kami juga pihak media Two Wheels kepada Datuk secara khasnya, dan juga kepada RNF Racing Team yang telah view dan juga share kita punya live malam ni. Kepada fans semua, harap berpuas hati. Sekali lagi minta maaf, masa suntuk kami tak boleh baca semuanya, namun berita akan datang mungkin akan menjawab persoalan-persoalan yang akan timbul. So itu saja untuk malam ini. Terima kasih lagi sekali. InsyaAllah hujung tahun kita akan jumpa lagi. Terima kasih Datuk, terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.